Ramai juga yang bertanya tadi tentang profesional perguruan, di mana yang ini ada persoalan, pertanyaan usul oleh Yang Berhormat daripada Air Hitam, Yang Berhormat daripada Ratau Panjang, Jerlun, Bacok, Jerantut dan juga Kunawit, yang membuat pertanyaan-pertanyaan tentang profesional perguruan ini. Sebab itu sekarang ini kementerian sedang memastikan agar mereka diberi latihan yang mencukupi. Dan latihan bukan hanya mencukupi, latihan-latihan yang berkualiti untuk memastikan pengurusan di peringkat sekolah dan di peringkat daerah dipertingkatkan agar dapat melahirkan bukan hanya guru-guru tapi juga pemimpin-pemimpin di peringkat daerah, di peringkat negeri yang berkualiti, agar sistem pendidikan guru itu dapat ditingkatkan. Dan saya katakan tadi bahawa di sekolah-sekolah juga sudah ada kita menambahkan pembantu sekolah ataupun guru pembantu untuk memastikan beban guru itu akan dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Betul Gajah Bangun dan Jasin. Menteri, ya, betul Gajah. Saya nak dapatkan sedikit penjelasan berkaitan dengan satu masalah yang kerap kali dibangkitkan. Saya tidak tahu sama ada ia telah dibawa kepada perhatian kabinet ataupun tidak. Ini adalah berkaitan dengan guru-guru interim di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil. Didapati sekarang terdapat lebih kurang 200 orang guru yang masih menunggu untuk diberi latihan. Bagi guru-guru yang tidak layak, mungkin mereka terpaksa menghadiri kursus 6 bulan, dan untuk guru-guru yang layak boleh terus diserahkan untuk menjalani latihan perguruan. Tetapi saya tidak tahu kenapa masalah ini masih tidak dilaksanakan. Guru-guru ini masih menunggu, setiap hari mereka menunggu keputusan daripada pihak kementerian supaya mereka diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan ini. Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu saya perlu notis kerana merupakan soalan yang spesifik untuk saya jawab. Jasin, terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak ucap tahniah kepada pihak kementerian yang sentiasa berusaha bagi mempertingkatkan lagi pencapaian pendidikan dan juga perguruan. Apapun, saya nak mencadangkan supaya kita selalu buat satu penyusunan semula supaya sistem dan penstrukturan pendidikan negara sentiasa kita berikan pemantauan. Kita nak tengok kalau boleh bukan sahaja daripada prasekolah, bahkan sampai kepada institusi pengajian tinggi. Pengusturan ini penting terutama kepada pelajar-pelajar Bumiputera, bukan sahaja daripada segi aspek pembelajaran, bahkan daripada beasiswa. Kita mesti bermain di padang yang rata. Muhammad, kita kekurangan infrastruktur, kita kekurangan kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Apa yang saya ingin sebut di sini, saya dah mencadangkan supaya sistem meritokrasi yang telah dicadangkan oleh kerajaan pada ketika ini dimansuhkan. Apa sebab? Ia tidak adil kepada pelajar-pelajar Bumiputera. Yang saya sebut tadi, kita bermain di padang yang tidak rata. Kerana kita dapat lihat setakat ini 80% beasiswa tadi dikongkong oleh satu kaum. Dan kita dapat lihat 35% sahaja pelajar-pelajar Bumiputera hanya dapat peluang ke institusi pengajian tinggi. Saya nak sebut di sini yang kedua, Yang Berhormat Menteri, boleh saya sebut di sini. Beasiswa ini kerana kita mengamalkan sistem meritokrasi. Kita ada tengok satu cara sekarang. Mungkin institusi pengajian swasta, kita tengok institusi tersebut mendapat sokongan daripada semua rakyat kerana dia tengok ke sana kelulusan cukup cemerlang dan dia dapat beasiswa. Adakah kerajaan membuat pemantauan? Kerana kita takut mereka ada, kita tak nak sebut ada penyelewengan, mungkin ada permainan di sana. Kerana kalau tidak ada 80% satu kaum hanya menguasai beasiswa ini. Terima kasih Tuan Menteri. Sekarang tanya selah sikit,
Terima kasih Tuan Speaker. Berkenaan dengan profession perguruan yang Menteri sebut tadi, saya lihat contohnya di Sungai Petani, sebuah maktab perguruan yang telah pun mengeluarkan pelajar dia dah graduate 2 tahun, tetapi mereka ni masih lagi tidak dapat diserapkan ke dalam perkhidmatan. Soalan saya ialah, adakah apabila kerajaan membuat perancangan, sama ada dikira jumlah perjawatan dengan jumlah guru yang akan dikeluarkan mengikut bukan saja qualification tapi bidang-bidang tertentu. Yang kedua, apabila kita keluarkan graduan ini, sudah tentulah bajet yang kita luluskan tiap-tiap tahun di parlimen ini telah mengambil kira dengan perjawatan yang ada. Soalan saya, sampai 2 tahun mereka ini tidak diberi tawaran untuk bekerja. Apakah masalah perjawatan atau masalah bajet yang tidak boleh disampaikan ke pihak sekolah? Terima kasih. Menteri, boleh jelas sikit. Saya nak bincang dengan Menteri ini isu tentang pembantu guru. Saya faham saya tidak begitu selesa dengan cadangan pembantu guru kerana kita tidak menyelesaikan masalah pokoknya bahawa PBS ini ada masalah, dan kalau tidak menyelesaikan masalah pokoknya, kita pergi tambah pembantu guru, tidak hanya bebankan guru dan bebankan kewangan. Dan juga saya nak bangkitkan isu tentang politicization of education. Dalam pendidikan saya diberitahu JPN Johor ni larangkan ahli parlimen atau ahli wakil rakyat, Pakatan Rakyat masuk sekolah, walaupun sekolah tu program itu hanya sewa tempat sekolah, tapi ahli parlimen atau wakil rakyat tidak dibenarkan masuk sekolah langsung. Dan juga JPN Johor juga telah menubuh satu pasukan untuk mengawas aktiviti-aktiviti peribadi, aktiviti-aktiviti social media guru ataupun pengetua ni secara peribadi. Dan saya rasa ini regresif lah, ini tak perlu. Dan saya minta Menteri kalau boleh kita ambil, we take away politics from it. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Menteri. Ya. Datuk Menteri minta maaf. Kapar. Apa pula dah, okey. Kapar. Suka bercakap memang. Terima kasih. Saya ada penjelasan nak minta ni. Masyarakat kini melihat kerjaya guru tidak sepopular seperti zaman dahulu. Jarang kita mendengar anak-anak muda bercita-cita untuk menjadi seorang guru berbanding dengan doktor, accountant dan sebagainya. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk meletakkan profession guru sebagai setaraf dengan profession lain? Sebab kita tak nampak sesiapa yang dapat skor straight A nak jadi guru. Apa langkah-langkahnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya pandangan kepada profesion guru telah bertambah baik. Sebab itulah kita kementerian telah membuat sasaran agar mereka yang 30% terbaik di dalam prestasi mereka boleh menjadi guru. Di Semenanjung ini, jika mereka tidak mendapat 7A, jangan mintalah nak jadi cikgu. Kerana itulah syarat minima untuk menjadi guru. Dan saya dah sejak balik macam biasa, kita balik kampung 2 minggu berturut-turut, anak yang mendapat straight A's, semua A plus, 2, 3, 4, 5 nak jadi cikgu, terutama guru matematik tak dapat kerana tidak ada kekosongan. Kerana dah ada penuhi, bukan tak dah penuhi. Mengatakan bahawa sekarang ini telah berbeza. Kalau dahulunya mungkin kerajaan di peringkat permulaan dulu ingin memastikan agar kita memenuhi, kita buat sekolah, ada sekolah kosong, kena tambah guru kena ada IPG. Itu dahulu, sekarang telah berbeza sebenarnya. Kita lihat yang memohon menjadi guru, kebanyakan mereka sekarang tadi dia sebenarnya sekurang-kurangnya 7A, sekurang-kurangnya, tak kurangnya 8A, 9A yang memohon jadi guru. Jadi profession perguruan ini ialah satu profession yang begitu mulia sebenarnya, yang mendidik masa depan negara kita. Dan ianya saya lihat kebelakang itulah menjadi satu meminati dan dapat menarik pelajar-pelajar yang terbaik untuk menjadi cikgu, untuk menjadi guru. Saya tadi dia katakan tentang Yang Berhormat tadi mengatakan tentang meritokrasi dalam sistem. Sebenarnya
Ada juga kita tidak menggunakan meritokrasi sepenuhnya dalam apa juga program-program kita. Katakanlah dalam pengambilan guru sama saya katakan tadi. Kalau nak cari guru daripada Semenanjung mungkin minimanya 7A. Tapi nak cari guru daripada Sabah Sarawak, kita ada sedikit kelonggaran. Mereka mungkin 5A pun boleh menjadi guru kerana inilah kita memberi ruang-ruang kepada mereka di Sabah Sarawak untuk menjadi guru. Kalau semuanya 7A dan payah kita nak dapat cari di Sabah Sarawak, sebab itu kelonggaran diberi untuk mereka agar mereka juga. Jadi sistem yang digunakan dari kementerian bukannya sepenuhnya meritokrasi, kita juga melihat keperluan-keperluan asas, keperluan-keperluan tempatan untuk memastikan kita boleh memberi ruang kepada mereka. Ya, tentang tadi tentang pembantu guru. Nanti kejap tak habis jawab ke? Ya, terima kasih. Okay. Saya mau duduklah, tak jawab, duduk dulu. Duduk dulu, tak bagi jawab. jalan lagi, tak bagi jalan. Tak bagi jalan lagi, nanti relax dulu. Untuk pembantu guru inilah saya katakan tadi. Bukan ini sebab kita hanya menyuarakan pandangan kita sebagai seorang ahli dewan. Sebab apabila kementerian membuat sesuatu keputusan, dia bukan hanya mendapat pandangan kawan-kawan, kita mendapat pandangan guru, kita mendapat pandangan masyarakat. Sebab itulah kita mengadakan dalam sistem PBS tadi, kita adakan wujudkan pembantu guru. Mungkin kita mengatakan di sini tak perlu. Ni dah ada orang dah ahli parlimen ni, kalau guru dengar marah lagi dia. Dia kata ahli parlimen yang mengatakan tak perlu guru, tak perlu pembantu. Ini dia katakan dalam parlimen ni. Kita buat keputusan. Jadi jangan kita seronok-seronok ya. Sebab di kementerian kita buat keputusan, kita mengkaji. Mungkin perlu guru kepada pembantu. Tapi tak mengatakan bahawa bebanan guru itu tidak boleh dikurangkan. Saya minta kementerian kaki tangan untuk membuat penilaian semula tentang PBS ni. Mungkin ada input yang tak perlu kita pastikan guru juga mendaftar atau menulis, membuat laporan. Laporan kita kurangkan laporan. Dengan mengurangkan laporan, mungkin guru-guru tak perlu lagi membuat laporan yang panjang berjela, membuat laporan cukup-cukup untuk menilai prestasi pelajar-pelajar. Dan ini boleh mengurangkan mengurangkan saya katakan tadi laporan-laporan yang perlu dibuat oleh guru. Di samping kita meningkatkan lagi kelajuan internet, kita meningkatkan lagi capaian internet di kawasan-kawasan yang masih